Terusnya kita kembali ke studio hari ini untuk kita bincang berkenaan satu program yang dipanggil sebagai U4S, University for Society, yang bakal dilancarkan pada 29 Februari ini. Program ini penting sebenarnya kerana ia menggabungkan pihak akademia, pelajar dan juga pemain industri untuk memberi khidmat mereka kepada masyarakat untuk meneruskan kelangsungan hidup. Apakah program-program tersebut? Hari ini kita akan kongsikan bersama dengan dua tetamu yang kami bawakan di studio hari ini. Selamat datang diucapkan kepada Profesor Dr. Muhammad Khairul Iqbal Muhammad Amin, selaku Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi, Penyelidikan dan Antarabangsa Jabatan Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan juga seorang lagi tetamu kami bawakan di studio hari ini, Profesor Mada Dr. Marlin Marisa Malik, selaku Pengarah Pusat Kerjasama Universiti CUIC-UUM dan juga selaku Ketua Projek U4S bagi Zon Utara. Khabar kedua-duanya sihat ya? Baik, alhamdulillah. Terima kasih. Okey, satu program yang cukup baik sebenarnya U4S untuk masyarakat. Kita mulakan dengan Prof. Khairul terlebih dahulu. Mungkin sedikit pengenalan juga mukadimah berkenaan program ini. Okey, U4S ni bahasa yang lebih mudah je selain kita sebut sebagai University for Society, ia adalah merupakan satu inisiatif daripada Kementerian Pendidikan Malaysia yang mana bertujuan untuk membawa segala penyelidikan dan hasil inovasi daripada universiti, terutamanya universiti awam, untuk kita bawa ke masyarakat. Kita terjemahkan kepada masyarakat yang akan membawa manfaat yang sangat besar kepada masyarakat tersebut. Ini adalah merupakan projek-projek yang terhasil daripada investmen kerajaan yang memberikan dana-dana penyelidikan kepada kajian akademik kita yang telah berlaku selama beberapa tahun, dan hasilnya inilah yang kita akan bawa dengan inovasi yang terkini kepada masyarakat supaya masyarakat berupaya untuk membangunkan komuniti mereka dan seterusnya sustain dan bersifat lestari dalam tempoh-tempoh yang tertentu. Untuk mengetahui anda semua juga, program U4S ini sebenarnya sudah pun berlangsung, yang dikendalikan oleh pihak universiti sendiri. Ini antara inovasi-inovasi saya yakin yang dihasilkan melalui program U4S. Kita nampak ada bakul tadi yang dikait, ada rumah. Jadi kita nak kongsikan hari ini di sebelah utaranya ada satu program yang sedang berlangsung sekarang ini. Jadi kita minta untuk Dr. Marlin kongsikan berkenaan dengan program tersebut. Okey, terima kasih Syu. Bawah Zon Utara kita ada 4 universiti. Satu Universiti Utara Malaysia, Universiti Putra Malaysia, Universiti Pendidikan Sultan Idris, kita ada UNIMAP dan USM. All of us, kita berganding bahu, we go down to the community, tanya apa yang mereka perlukan dan kita cari kepakaran yang sedia ada dan kita bantu masyarakat. It's going back to the basic, helping the community. So, contoh yang kita ada ialah penernakan kupang. Kita sediakan sensor supaya kupang tu tak kena curi. Lepas tu kita ada aquaponik, kita ada pentanaman padi dalam polybag, and kita juga bagi skill dari segi digital marketing, and kita terapkan balik nilai sikap membaca dekat penduduk, especially kanak-kanak di Pulau Tuba. Satu projek sedang berlangsung sekarang ini di Pulau Tuba. Sangat menarik sebenarnya. Apakah keperluan penduduk di sekitar Pulau Tuba ini mereka memerlukan sehingga pihak Dr. Marlin tertarik dan juga memberikan perhatian kepada mereka dan menyumbang khidmat berdasarkan program U4S ini? Kenapa kita pilih Tuba? Because kita kena tengok, bila kami pergi Tuba, kita nampak dia sedikit ke belakang. Tapi it just that time stood still there. So we want them to be able to have their own life untuk kelangsungan mereka. Dan bila kita tanya what do they need, dia nak alternative way untuk jana pendapatan. So rata-rata penduduknya adalah fishermen, nelayan, homemakers, ada yang pergi ke pekan kuah jadi cleaner. Tapi they want to have pendapatan yang lebih fleksibel. Dia nak jaga anak-anak dia. Sebab sekarang masalah dia ialah kanak-kanak dia terbiar. Dia punya golongan muda dia, bila parents pergi kerja, pergi sawah, pergi jadi nelayan, pergi kerja di kuah, anak-anak tu tak tengok. Nobody supervises them. So kita bagi alternatif supaya mereka boleh menjana pendapatan, work secara fleksibel dan
be there for the family. So kita bagi alternatif. Okey, ini salah satu program dilaksanakan di sebelah utara, tapi saya yakin di seluruh Malaysia juga program ini sedang berlangsung. Jadi Cik Karol mungkin boleh berikan sedikit maklumat apa program lain yang sedang berlangsung, bukan sahaja di sekedar utara tapi mungkin selatan dan juga di Sabah dan juga Sarawak. U4S Zon Utara ini adalah merupakan kita punya kick off start lah untuk pelancaran U4S secara keseluruhan di seluruh negara. Kita ada beberapa zon, zon utara, zon selatan, zon tengah, zon timur dan juga Sabah dan Sarawak. Sebenarnya projek-projek untuk masyarakat ni daripada universiti bukan kali pertama. Telah banyak program-program yang tidak diwawarkan tetapi telah dilaksanakan oleh hampir semua universiti kepada masyarakat. Kalau saya boleh bagi contoh, umpamanya UTM dan UNIMAS umpamanya telah dipilih oleh Kementerian Pendidikan Malaysia menggunakan teknologi membrane dan juga water filtration untuk menyediakan air bersih kepada sekolah-sekolah di Sarawak. Itu adalah satu projek besar juga yang telah diberikan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia sendiri untuk memastikan inovasi daripada UTM dan juga UNIMAS dibawa ke sekolah-sekolah dan memberikan air bersih untuk mereka gunakan. Sebab selama ini mereka hanya menggunakan air daripada sungai dan juga tadahan daripada air hujan. Jadi itu salah satu projek yang telah lama berlaku. Jadi inisiatif yang terkini daripada kementerian ialah supaya menjadikannya satu budaya dan di mana kita lakukan secara serentak, kita wawarkan supaya dapat satu visibility, keterlihatan daripada semua masyarakat. Sebelum ini kita selalu dengar ramai mengatakan apakah sumbangan universiti pada masyarakat. Sebenarnya banyak tapi tidak nampak. Jadi dengan inisiatif pelaksanaan U4S ini dengan kerjasama daripada agensi-agensi kerajaan, kerjasama daripada pihak industri, kita yakin program ini akan lebih sustainable dan juga yang paling penting empowerment kepada masyarakat dan komuniti tersebut untuk menjana pendapatan khususnya. Ada projek-projek lain yang kalau boleh saya kongsi bersama juga seperti projek Madu Kelulut. Kita mungkin dengar Madu Kelulut ini biasa saja, semua dah selalu buat kan. Tetapi ada teknologi-teknologi tertentu daripada universiti yang dibawa khas supaya projek itu dapat bukan sahaja menghasilkan madu kelulut yang jauh lebih berkualiti, lebih banyak, mudah diselenggara dan juga menjaga persekitaran. Dan seterusnya tentu sekali menjadi pendapatan kepada komuniti tersebut. Ini di antara projek-projek yang akan kita masukkan dalam U4S kita nanti di seluruh negara. Satu lagi kelebihannya program ini penyelidikan itu dijalankan oleh anak jati tempatan. Ini bermaksud kita mempunyai kebolehan tersebut daripada pelajar-pelajar kita dan juga pemain industri difahamkan turut mainkan peranan untuk melaksanakan program ini secara lancar. Jadi di Pulau Tuba mungkin Dr. Malik kongsi pada kami siapa pemain industri yang terlibat untuk menjayakan program ini. Ada satu tu Melina Global, mereka bersetuju untuk tadi kita nampak gambar yang daripada Mengkuang tu, Melina Global setuju nak pasarkan as part of the preserving the heritage. Lepas tu kita ada jabatan local agency, Jabatan Perikanan, Veterina yang akan bantulah. So the idea of U4S is about quadruple helix. Kita ada 4 pemain utama, community, kita ada kerajaan, kita ada universiti and also industry coming together for a good cause, and that is what U4S is all about. So masa mula-mula kami datang tu dekat Pulau Tuba tu, I must say the Pulau Tuba people, Encik Fazlan, Kak Yun, Kak Ida and all those people, they are very nice. They open their homes and hearts to us, and kami rasa seronok because selama ni orang ingat universiti ni macam high sangat kan, kita tak turun padan, tapi sebenarnya kita turun tapi cuma macam Prof Khairul cakap tu kita tak wah-wahkan. But this is more of a concerted effort from all involved, not just in zon utara, all our brothers and sisters of other universiti awam juga buat dekat tempat masing-masing. Cuma kickstart-nya ialah di Pulau Tuba. Okey, kita nak minta untuk Dr. Malik mungkin dia lebih rapat dengan pelajar lah penglibatan mereka untuk program U4S ni. Kita ada 2. Satu projek tu kita panggil Aquanome. This is more aquaponic. Dia pasal kita bela ikan tilapia dengan Brazilian macam bayam. So dalam projek aquaponic ni pelajar-pelajar kita turun padang. Pelajar-pelajar tu daripada kita punya grup Inactus daripada Institut Kesawanan di Universiti Utara Malaysia. Lagi satu projek, when they go round dekat Pulau Tuba, they saw a lot of tempurung kelapa. So tempurung kelapa tu kita jadikan cakul, and dia punya
efek charcoal tu dia create less emission, is more preserving to the environment, and benda tu ialah daripada benda terbiar we make it something and kita add value, and then that charcoal also kita boleh jadikan sabun. So these are kita nak pelajar-pelajar kita turun padang, what they have learned in class, dimantulu pensyarah-pensyarah, so that they know, okay, this is what university is all about, and you go and learn the university, you bring back to the community. Kita tak nak, kadang-kadang student kita ni ramai yang dah mula sedar that they need to give back. Betul, setuju. Maksudnya setiap apa yang mereka pelajari di kelas, mereka aplikasikan di luar bersama dengan pemain industri dan juga pensyarah-pensyarah yang bersama dengan mereka. Cik Karul, kita nak tahu juga apabila kita membantu masyarakat menerusi program U4S ini, bukan one off kan, kita mesti sentiasa mengawasi mereka. Jadi apa tindakan daripada pihak Cik Karul sendiri untuk memastikan agar masyarakat sentiasa mendapat manfaat yang pernah mendapat bantuan daripada program-program yang dilaksanakan under U4S ini? Ya, pertamanya ialah selain daripada kita meletakkan teknologi kita terus saja di komuniti tersebut, kita juga mengadakan seminar, mengadakan latihan-latihan kepada para komuniti, dan seterusnya juga kita memastikan supaya pelaksanaan itu berterusan. Ada ketikanya kita akan buka klinik untuk memberi khidmat nasihat kepada umpamanya kalau petani-petani atau peternak, peladang dan sebagainya, untuk memberikan khidmat nasihat dan membimbing mereka untuk memastikan supaya projek-projek ini berjalan dengan lancar dan benar-benar memberi manfaat kepada mereka. Kalau saya boleh berkongsi sedikit lagi, umpamanya sebelum ni ada projek solar panel yang dibuat oleh beberapa universiti, UKM sebagai contohnya, dan dibawa ke perkampungan orang asli. So projek itu diletakkan di sana untuk menjana elektrik kepada kampung-kampung tersebut, dan profesor-profesor kita akan selalu berkunjung untuk memastikan supaya penjanaan elektrik itu sentiasa memenuhi mencapai tahap yang optimum dan juga dapat digunakan untuk penggunaan industri kecil di tempat masing-masing. Begitu juga ada projek yang menarik kalau saya boleh kongsi daripada Unimas, juga ada satu projek dipanggil projek Rumah Ketam. Rumah Ketam ini dia satu binaan yang diletakkan di dalam satu sungai, di mana projek itu akan menarik segala alga-alga untuk hadir masuk ke berkampung dalam rumah tersebut dalam sungai, dan ketam-ketam akan pergi ke situ dan akan membiak dan menjadi begitu besar sekali. Ini satu projek yang saya rasa sangat inovatif daripada universiti kita, yang sangat bermanfaat kepada masyarakat setempat. Bahkan kampung tersebut telah membuka restoran, memasakkan hasil ketam tadi untuk menjadi bidang pelancongan kepada orang ramai datang ke situ. Wow, okey. That is why we want the industry players to come in to work together with us. Untuk memainkan peranan penting sebenarnya. Kira ejen lah, kalau tak ada satu ni akan terputuslah chain itu. Okey, terima kasih kepada Profesor Dr. Muhammad Karul dan juga Profesor Madar Dr. Malim bersama kami hari ini untuk kongsi berkenaan program U4S University for Society. Moga ini berjalan lancar selepas ini apabila program yang dilaksanakan dan juga direncanakannya.